Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi sebagai Dr. Irwan Muhammad Ali dalam subjek Building Control. Untuk hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan Fire Safety Requirement. Secara spesifik, course learning outcome untuk hari ini adalah lebih tertumpu kepada Fire Safety Requirement. Bagaimanakah proses pembakaran berlaku? Secara umum, seperti yang kita maklum, proses pembakaran boleh berlaku dapat dijelaskan melalui Fire Triangle Model, di mana Fire Triangle Model ini merangkumi fuel, oksigen dan juga heat, dan tiga gabungan ini menghasilkan Fire Triangle Model. Manakala Fire Tetrahedron ada sedikit pertambahan, di mana chemical reaction adalah hasil daripada tindak balas ketiga-tiga elemen ini. Bagi tujuan mewujudkan keselamatan daripada punca-punca kebakaran di dalam bangunan, maka perlulah diambil langkah-langkah bagi mengasingkan keempat elemen ini daripada berlakunya reaction, direct reaction. Untuk itu, perlulah juga disediakan alat pemadaman kebakaran jenis ataupun mengikut kelas yang sesuai. Sebagai contoh, ruang yang mengandungi alat-alat ataupun bahan-bahan punca seperti heat dan juga fuel. So, perlulah disediakan jenis pemadaman kebakaran yang bersesuaian bagi memastikan proses pemadaman dapat dilaksanakan dengan cermat dan berkesan. Terdapat beberapa akta yang berkaitan dengan fire safety yang perlu difahami dalam kita mewujudkan ataupun mengurangkan fire hazard di dalam sesebuah bangunan. Pertama sekali, akta yang berkaitan dengan Fire Services Act 1988 ataupun juga disebut sebagai Akta 341, di mana akta ini secara khusus menerangkan tentang fungsi dan peranan yang perlu dimainkan oleh Fire and Rescue Department of Malaysia. Di samping itu, dia menerangkan berkenaan dengan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan ataupun mengurangkan fire hazard di dalam sesebuah premis. Samping itu juga dia menerangkan berkenaan prosedur yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mendapatkan fire certificate bagi sesebuah bangunan. Dan akta ini juga menerangkan berkenaan dengan kuasa ataupun kuasa yang dimiliki oleh Director bagi Fire and Rescue Department. Selain daripada itu, ia juga menerangkan berkenaan dengan apakah jenis-jenis penguatkuasaan yang boleh diambil sekiranya terdapat pelanggaran ataupun pematuhan berkenaan dengan fire safety. Dan secara umum, akta ini berfungsi untuk memastikan Fire Services Department menjalankan kerja dengan efektif dan efisien dalam usaha untuk menjaga keselamatan dari segi dari kebakaran terhadap individu, okupan di dalam sesebuah bangunan, termasuklah properti itu sendiri, bangunan itu sendiri. Apa-apa jenis risiko yang terlibat dan apa-apa risiko yang mungkin terkait dengan fire safety seperti yang kita bincangkan. Akta seterusnya adalah Uniform Building Bylaw 1984 ataupun kita sebut sebagai UPBL, di mana memberi syarat di mana setiap reka bentuk yang dibuat oleh arkitek mestilah mematuhi Fire Safety Requirement. Dan Fire Safety Requirement ini adalah tertakluk kepada
seperti mana pematuhan yang telah digariskan oleh Fire and Rescue Department of Malaysia, dan perlulah birding plan ini perlulah mendapat kelulusan daripada local authority ataupun pihak berkuasa tempatan. Dan UBBL ini akan memastikan arkitek yang mereka bentuk pelan bangunan mestilah mematuhi reka bentuk bangunan yang menepati ciri-ciri keselamatan yang merangkumi dua elemen penting seperti yang kita dapat lihat, iaitu dalam UBBL ini pada part yang ke-7 menerangkan dengan berkenaan dengan passive fire protection, di mana reka bentuk mestilah direka bentuk mengikut passive fire protection. Dan juga pada part ataupun pada bahagian yang ke-8 menerangkan tentang active fire protection berkenaan dengan penyediaan fire extinguishment ataupun elemen-elemen aktif dalam fire protection system. Untuk mengawal kebakaran berlaku di dalam sesebuah bangunan, passive fire protection dan juga active fire protection perlulah digabungkan. Dengan gabungan kedua-dua elemen ini akan dapat mengawal kebakaran di dalam bangunan dengan berkesan. Untuk lebih spesifik, passive fire protection seperti yang termaktub pada bahagian yang ke-7 di dalam UBBL menerangkan tentang tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh arkitek. Manakala pada bahagian ataupun part yang ke-8 dalam UBL menerangkan tentang active fire protection yang menjelaskan tanggungjawab dan peranan yang perlu dimainkan oleh mechanical and electrical consultant ataupun building services consultant dalam menyediakan active fire protection yang bersesuaian dengan bangunan. Ini bagi memastikan fire event dapat dikawal dengan baik. Pada bahagian yang ke-7 menerangkan fire requirement berkenaan dengan passive fire protection system, di mana daripada sini kita dapat lihat dalam senarai ini menunjukkan struktur ataupun komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang direka bentuk ataupun dibina di satu-satu bangunan dengan tujuan sebagai fire protection system. Sebagai contoh, external wall mestilah daripada dinding yang boleh berfungsi sebagai penghalang daripada berlakunya fire spread ke ruang ataupun kompartmen yang berlainan. Sementara itu juga beam, kolom mestilah diperbuat ataupun direka bentuk berdasarkan kepada material ataupun yang boleh menahan haba pada satu tempoh-tempoh yang ditetapkan. Begitulah juga pada elemen-elemen yang lain. Berbeza dengan passive fire protection system, active fire protection seperti yang termaktub dalam bahagian yang ke-8 UBBL lebih mengkhususkan kepada peralatan ataupun device sokongan yang akan berfungsi sebagai fire alarm, fire detection, fire extinguishment dan juga firefighting access. Sebagai contoh, pemasangan sprinkler di dalam bangunan, pemasangan fire extinguisher di dalam sesebuah bangunan, dan juga bagaimana sistem ini dapat mengesan dan dapat memberi amaran dan juga secara tidak langsung dapat beroperasi dengan memadam kebakaran dan juga memberi ruang kepada fire department untuk akses ke dalam bangunan. Berbeza dengan passive system, di mana passive fire protection system lebih kepada reka bentuk bangunan ataupun struktur-struktur sokongan. Sementara itu active fire protection
lebih kepada device ataupun sistem sokongan peralatan yang akan mengesan, yang akan memberi maklum balas dan secara tidak langsung beroperasi memadam kebakaran pada waktu kebakaran berlaku. Syarta alih menunjukkan proses permohonan pelan bangunan mengikut kehendak pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Bomba. Pertama sekali, arkitek akan menyerahkan borang permohonan building plan kepada pihak berkuasa tempatan, local authority, dan juga akan menyerahkan kepada pihak bomba untuk menyemak pelan bangunan berkaitan dengan passive fire requirement. Dan seterusnya, jurutera akan menghantar active fire requirement yang terdapat di dalam bangunan juga kepada pihak bomba untuk membuat semakan. Dan setelah proses completion of construction bagi kedua-dua bahagian, active and passive fire protection, kemudian arkitek akan mengeluarkan arkitek will issues on form G8. Tujuannya untuk mendapatkan pengesahan berkenaan dengan pelaksanaan ataupun completion of construction bagi passive fire requirement, manakala engineer akan menghantar borang G9 bagi tujuan pengesahan active fire requirement ke dalam bangunan. Kemudian, setelah kedua-dua bahagian active and fire protection telah dilengkapkan, maka akan proses telah berlangsung adalah completion of building and all others requirements seperti yang telah termaktub di dalam pelan bangunan. Kemudian arkitek dan juga engineer akan menghantar borang F kepada pihak berkuasa tempatan ataupun local authority bagi tujuan mendapatkan sertifikat penuh ataupun CCC daripada pihak berkuasa tempatan. Dan setelah local authority dan juga pihak bomba bersetuju dengan kedua-dua ini, barulah boleh dikeluarkan CCC kepada bangunan tersebut. Berikut adalah penerangan ringkas berkenaan dengan flow chart ataupun carta alir bagi proses kelulusan pelan bangunan seperti yang telah diserahkan kepada pihak bomba dan juga pihak berkuasa tempatan seperti yang telah diterangkan pada slide yang sebelumnya. Berikut adalah contoh borang yang perlu dilengkapkan oleh jurutera dan juga arkitek bagi pematuhan active and passive fire protection requirement bagi sesebuah bangunan, dan kemudian akan disahkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga pihak bomba untuk mengeluarkan sijil berkaitan. Sebelum mendapatkan kelulusan CCC bagi sesebuah bangunan, pihak jurutera dan juga pihak arkitek perlulah mendapatkan sertifikat ataupun stage sertifikat firefighting bagi tujuan pasif yang akan ditandatangan oleh arkitek, dan kemudian stage certification firefighting untuk aktif yang akan ditandatangan oleh engineer bagi tujuan mendapatkan permohonan CCC daripada pihak berkuasa tempatan. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung sesi perbincangan kita berkenaan dengan fire safety requirement. So, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat
berkenaan dengan akta-akta yang berkaitan dengan fire safety requirement yang perlu dipatuhi secara khususnya di dalam negara kita, Malaysia. Dan disertakan juga beberapa pautan video yang mungkin boleh dijadikan sebagai rujukan berkenaan dengan fire safety requirement di dalam sesebuah bangunan. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti siri yang seterusnya bersama dengan saya. Sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.